Baik, hadis yang ke-8, yakni yang ke-8 tersebut dalam kitab Tabrani bahawa Nabi bersabda, "Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi la taftariqu ummati ala 73 firqatan fawahidatun fil jannah wa sintani wa sab'una fin nar." Qila man hum ya Rasulullah? Qala ahlu sunnati wal jamaah. Baik, artinya demi Tuhan yang memegang jiwa Muhammad di tangannya, yakni dalam kekuasaannya, menurut tafsiran ahlu sunnah wal jamaah. Demi Tuhan yang jiwaku, kata Nabi, dalam kekuasaannya, akan berfirqah umatku, yakni akan berpecah umatku ini sebanyak 73 firqah, 73 golongan, 73 aliran dan mazhab, sama dengan hadis sebelumnya. Yang satu masuk syurga. Antara 73 tu satu je masuk syurga, dan yang lain masuk neraka. 72 lagi tu ke neraka belaka. Jadi sama dengan hadis sebelum itu. Baik, kemudian bertanya para sahabat. Sahabat ni tanya, siapakah firqah yang tidak masuk neraka itu ya Rasulullah? Hak masuk syurga tu, tak masuk neraka ni, lain 72 tu masuk neraka belaka. Siapa hak satu ni, hak tak masuk neraka ni, hak masuk syurga ni? Nabi menjawab, ahlu sunnati wal jamaah, iaitu ahli sunnah wal jamaah. Maka dari sinilah timbul istilah ahlu sunnah wal jamaah tu. Ni sejarah. Ahlu sunnah wal jamaah ni dia merupakan nama yang timbul dalam sejarah. Maka dalam sejarah kemunculan nama ni pada waktu nama ni diguna pakai ahlu sunnah wal jamaah tu, maka yang dimaksudkan dengan ahlu sunnah wal jamaah tu iaitu orang yang akidahnya dinamakan akidah Asy'ariyah ataupun Maturidiyah. Itu asas sejarah dia. Sejarah nama ni timbul ni ahlu sunnah wal jamaah ni, iaitu orang yang akidahnya akidah yang mengikuti Imam Abul Hasan Asy'ari. Mereka ni dinamakan Asy'ariyah ataupun nama lain Asy'ariyah. Dua-dua tu ya belaka. Asy'ariyah pun ya, Asy'ariyah pun ya. Siapa mereka ni? Orang-orang yang mengikuti akidah yang digariskan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ataupun Al-Maturidiyah. Maturidiyah ni iaitu orang-orang yang mengikuti akidah yang digariskan oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Orang yang ikut dia ni, imam. Kalau kita ikut fiqh kau Imam Syafi'i lah, ataupun imam-imam lain dalam Usuluddin, ini imam dia. Orang yang ikut imam-imam ini. Jadi dalam sejarah, bila disebut saja ahlu sunnah wal jamaah, merujuk pada mereka ni, orang yang ikut Abu Hasan Asy'ari dan ikut Abu Mansur Al-Maturidi. Mereka inilah yang dinamakan ahlu sunnah wal jamaah. Dan mereka ini ada ulama-ulama, ada kitab-kitab, dan mereka ini ada ilmu, ada keilmuan mereka ni, ada prinsip dan juga ada kaedah-kaedah ilmu mereka ni sudah established, sudah kukuh dah, berkembang sepanjang zaman sampai ke zaman kita ni. Jadi zaman dulu tu bila sebut nama ahlu sunnah wal jamaah, orang tak ingat ke lain dah. Orang ingat inilah pengikut Abul Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Sejarah je gitu. Tapi hari ni banyak nak pakai nama ni pakai nak pakai nama. Barang tak asli. Barang tak asli. Tapi nak pakai nama ni berlaku hari ni. Jadi kalau nak meniaga barang tak asli, niagalah, tapi jangan pakai nama orang, pakai nama sendirilah. Gitu je, senang. Pening orang ramai dan tertipu orang ramai. Kita nak kita nak jual kasut,
Yang kasut tu bukan jenama asli, tapi rupa mungkin dekat-dekat lah, dekat-dekat, tapi bukan jenis tu, bukan asli. Toklah nama lain, nama suku. Jangan tok nama original tu, keliru orang ramai. Orang nak beli nama serupa ni. Jadi beli-beli kena molek, kena hak palsu. Tak betul ni, sebab nama serupa. Jadi sebab apa saya khabar kini, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ni sudah selesai dah, establish dah, orang tahu dah. Bila sebut Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, siapa? Ulama dia siapa? Akidahnya apa? Kitabnya apa? Orang tahu belaka dah. Tapi bila kita buat barang baru lain daripada yang sudah tersenarai ni, kita tok nama tu juga, jadi kacau. Baik, salah satu antara barang-barang palsu yang dia bawa masuk ni, contoh, nak bagi contoh lah, menjadi keyakinan yang diijma'kan dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, iaitu Allah Ta'ala itu bersifat mukhalafah, yakni tidak menyerupai segala makhluknya, suci, maha suci daripada menyerupai segala makhluknya. Disebut sebagai mukhalafatuhu lil hawadis. Kalau dalam Al-Quran, dia akan balik kepada firman Allah, iaitu laisa kamislihi syai'un, tidak ada sesuatu yang seumpamanya. Ataupun balik kepada firman Allah, walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seseorang pun atau sesuatu pun yang seperti dan atau seumpama dengannya, dengan Allah itu. Ini menjadi pegangan yang sudah diijma'kan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi hari ini kedengaran ada sesuatu pandangan baru, akidah ni sebenarnya lama dah, tapi orang perangat semula, mereka kat lama je, iaitu Tuhan itu disabitkan dengan tempat tertentu. Ada di Arash, lepas tu ada di langit, kemudian dia pula turun, dia begitu sinanu pula. Kemudian ada tangan kanan, bila ada tangan kanan, ada tangan kiri pula. Ini borak nyakit-nyakit ni. Lepas tu nak, tapi klaim Ahlus Sunnah wal Jamaah juga. Tu dia. Nak pegang gitu, peganglah. Cuma kita kata itu bukan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pegangan itu dianggap menyeleweng dan menyongsang daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa yang nak pegang kau, loh pada dia lah. Tapi jangan pakai nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pakai nama lain. Tapi pakai nama lain tahu sajalah. Dah sedap nega dah sedap. Tapi keliru orang. Bila kita nak khabar Ahlus Sunnah, rujuk pada kitab dia lah. Ulama-ulama dia ada dah. Ulama dia ada, kitab dia ada, akidah dia pun jelas. Rujuk situ. Jadi kalau kita nak bawa lain daripada tu tok nama lain. Ahlus Sunnah wal funuh ke, kau anda lah. Tak benda, kau anda lah bahasa apa-apa pun. Sebab apa? Kerana memang sejarah sudah menetapkan Ahlus Sunnah ni merujuk kepada nama ni. Sudah establish dah. Jadi saya terpaksa minta maaf, saya terpaksa sebut hari ini berkali-kali, kerana inilah yang mengelirukan orang ramai hari ini. Tuhan atas langit, Ahlus Sunnah wal Jamaah juga. Ada tangan kanan, tangan kiri, Ahlus Sunnah wal Jamaah juga. Ini semua orang tahu bahawa itu bukan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nak pegang gitu, loh lah. Tapi letaklah nama sendiri. Tak nama kampung ke, ataupun nama negeri ke, nama diri tuang ke, kau ada lah. Baik, jadi apa yang dapat difahami dari perkataan ini? Ahlus Sunnah wal Jamaah, sunnah itu merujuk pada sunnah Nabi. Jadi selain daripada Al-Quran, golongan ini juga berpegang kepada sunnah Nabi. Jamaah itu pula, ke mana tempat rujuknya? Wal Jamaah. Jamaah ni maksudnya kelompok, majoriti. Kalau dia keseluruhan, orang panggil ijma'. Kalau segolongan besar, orang panggil majoriti. Itu Jamaah.
Tapi kepada siapa merujuknya jamaah ini? Pertama sekali merujuk kepada jamaatus sahabah, yakni kelompok terbesar dalam kalangan para sahabat. Itulah kembali perkataan jamaah. Tapi perkataan jamaah ni boleh diluaskan skop penggunaannya sehingga kita boleh melibatkan juga ulama-ulama, majoriti alim ulama. Dan hari ini majoriti dalam bab akidah ini diakui bahawa yang berpegang mazhab yang dipegang oleh majoriti umat Islam di seluruh dunia hari ini adalah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Waktu orang dah nak ingkar hari ini. Kenyataan yang kena terima bahawa hari ini majoriti umat Islam seluruh dunia pegang dengan akidah ini, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam tu ada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Supaya dah kita kabur nama ni supaya mudah cam. Kalau kabur kereta apa, kereta potong saga kena cam nama tu, kita boleh cam lalu dah. Kereta apa benda, kereta BMW, orang cam lalu dah. Jadi nama ni untuk tujuan pengecaman, supaya kita tahu nama ni, orang tahu dah spek keretanya gua ni, bentuk keretanya gua ni, barangnya gua ni, orang tahu lalu dah. Maka demikian juga bila sebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang tahu dah dalam tu ada Asy'ariyah dan ada Maturidiyah. Siapa dia Asy'ariyah? Orang tahu belaka dah. Akidahnya gua ni, ulama'nya siapa, kitab dia apa, orang tahu belaka. Manhaj dia apa. Sama juga Maturidiyah. Hari ini minta maaf, saya nak kabur, tak capur nak lambuh je, nak kabur je. Tak apalah, saya memberanikan diri pada pegangan kefahaman saya dalam bab akidah ini. Kelompok Wahabiyah tak termasuk dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada orang nak letak bawah dia, tak ada dia lah. Tapi menurut kefahaman kita, kajian kita, bahawa Wahabi tak termasuk dalam kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dah pun terserah. Cuma nak kabarnya, menurut faham kita, kajian kita, setelah perbandingan dibuat, dia bukan dari kelompok tu. Kelompok mana? Terserahlah. Kita tak nak, bukan kerja kita nak hukum itu dan ini. Cuma kita kata itu bukan dari kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada orang nak letak bawah tu, tak ada dia. Tapi kena kabur lah. Kena kabur. Ni dia pegang dia, ni pegang dia. Buat bandingan lah. Cakap saja tak jadi. Kena buat bandingan. Kalau kata sama, biar sama betul-betul. Biar betul-betul sama. Dalam bab akidah lah. Cuma kalau kita nak perincikan, Wahabi ni juga dia banyak. Ada yang agak sederhana, ada yang agak melampau. Sebab tu saya tak nak bincang situ tu. Sebab ada di antara mereka itu yang tidak tidak seperti kelompok yang agak melampau, yang menisbahkan tempat bagi Allah Ta'ala. Mungkin ada yang tidak seperti itu. Jadi kita, itu bukan bidang kajian kita lah. Kita tak nak bahas panjang situ.